Bertemu kembali, Sabah masih lagi mencatatkan jumlah kes harian tertinggi dengan 646 kes direkodkan setakat semalam pada Rabu. Dan dalam masa yang sama, petugas Barisan Harapan serta Badan Bukan Kerajaan NGO juga bertungkus lumus untuk memastikan akses kesihatan, makanan juga barang keperluan dapat sampai kepada golongan yang memerlukan. Dan untuk bercakap mengenai perkara ini, bersedia di Thailand ketika ini Saudara Helmi Milus, Naib Presiden Majlis Belia Sabah. Helmi, kalau boleh dengar saya? Ya, boleh. Okey, Helmi, kita nak lihat kepada sekatan yang dikuatkuasakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini di Sabah. Apa Ya, betul. cabaran NGO untuk bantu mereka yang terkesan dengan COVID-19 ini? Okey, cabaran untuk NGO untuk membantu kepada mereka-mereka yang memerlukan ini adalah of course dari sudut gerakan kita lah. Seperti saya maklum, kami di Sabah mempunyai arahan sekatan perjalanan, terutama lagi daripada daerah ke daerah. Jadi kita cuma dapat menggerakkan bantuan ini cuma dalam daerah tertentu, dan sekiranya kita ada pasukan di daerah lain barulah kita dapat gerakkan. Jadi macam saya daripada kita Kinabalu tidak dapat bergerak ke mana-mana lah. Itu antara cabaran yang utama lah. Dan juga virus ataupun positif yang semakin meningkat itu agak menggusarkan kami lah. Helmi, apa bentuk bantuan yang sangat diperlukan ketika ini di negeri Sabah? Bantuan yang sangat diperlukan ada dua. Yang pertama adalah bantuan makanan asas kepada mereka yang memerlukan, mereka yang susah, mereka yang kehilangan pekerjaan, dan juga mereka yang gaji hari. Kebanyakannya daripada buruh lah. Yang mana projek pembangunan sekarang telah diberhentikan buat sementara waktu, jadi mereka ini tidak mempunyai pendapatan. Jadi bantuan makanan kepada mereka ini sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah bantuan perubatan lah, khusus kepada petugas Barisan Hadapan, yang mana mereka ini sangat masih lagi kekurangan peralatan dan masih lagi mengeluhkan sumbangan daripada agensi luar sama juga daripada pihak NGO seperti bantuan PPE, mask ataupun alat-alat yang lain lah yang diperlukan. Helmi, bagaimana pula dengan soal penyelarasan? Kerana kita bermaklum selain daripada NGO yang tampil ingin membantu penduduk di negeri Sabah ini, ada juga bantuan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga kerajaan. Jadi bagaimana urusan penyelarasan bantuan ini dapat disempurnakan? Okay, penyelarasan bantuan ini pertama kita mendapatkan keizinan ataupun kita mohon keizinan daripada Jabatan Kebajikan, dan apabila mereka memberikan keizinan, sudah cukup orang, barulah kita pergi pejabat polis, dan kemudian polis akan memberikan kebenaran. Daripada kebenaran itu, disitulah kita bergerak menuju ke kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan yang berdekatan dalam daerah tersebut yang telah dibenarkan. Kita kumpul data-data dahulu, kita masuk ke kampung ataupun masuk ke kawasan-kawasan yang terjejas, kemudian kita kumpul data, baru kita bagi bantuan untuk follow up kemudian. Helmi, berdasarkan dapatan data-data yang dicerap oleh Majlis Belia Sabah, di kawasan manakah yang benar-benar memerlukan bantuan, dan juga bagaimana individu ataupun pihak-pihak yang berada di Semenanjung Malaysia boleh tampil menghulurkan bantuan? Okey, sebenarnya yang memerlukan bantuan ni di seluruh Sabah, seluruh daerah Sabah, sebab rata-rata mereka ini mempunyai kehidupan yang sangat susah, dan apabila lagi tidak dapat bekerja ataupun mengambil gaji hari, tidak dapat berniaga, mereka jadi semakin susah. Cuma seperti dalam soalan daripada Hakim tadi, yang sangat terjejas ni adalah mereka yang berada di kawasan-kawasan PKPBD yang diperketatkan, seperti di Tawau, daerah Semporna, daerah Datu, kawasan-kawasan Pantai Timur lah, yang mana saya daripada Kota Kinabalu pun, contoh kami daripada NGO yang sebelah Pantai Barat ini pun tidak dapat pergi ke sana, melainkan kita minta pasukan di sana sendiri yang menggerakkan. Jadi kita mengeluhkan lebih banyak lagi sumbangan, sebab data kita masih banyak yang memerlukan bantuan. Mereka memohon direct kepada kami daripada Majlis Belia dan juga ABIM Sabah. Jadi kepada rakan-rakan di Semenanjung yang ingin tampil memerlukan bantuan, bolehlah cek dalam Facebook ABIM Sabah, dan boleh nampak ada iklan setiap laporan-laporan kami akan sertakan sekali nombor akaun ABIM Sabah untuk rakan-rakan di Semenanjung dan juga seluruh Malaysia ini mengulurkan bantuan dari sudut dana.
Hamli, kalau tak keberatan boleh kongsikan berapa jumlah sukarelawan yang ada ketika ini di Sabah di bawah seliaan Majlis Belia Sabah, dan dari segi prosesnya ataupun dari segi strukturnya bagaimana bantuan itu prosesnya dapat tiba kepada end user ataupun mereka yang benar-benar memerlukan di negeri Sabah. Okey, jumlah sukarelawan yang kita ada, sebab seperti yang saya kata mula-mula tadi, kita lain-lain daerah, lain pasukan. Cuma dalam payung yang samalah. Cuma setakat ini dalam keseluruhan kita ada lebih kurang 30 orang sahaja. Satu daerah kita puratakan dalam 3 ke 5 orang sahaja. Dan itulah saya katakan dalam 30 orang sukarelawan, dan bagaimana kita sampaikan bantuan itu kepada mereka yang sangat memerlukan. Dan end user lah seperti dikatakan tadi, kita akan collect data, kita datang dulu ke kampung itu, ambil data, lepas ambil data kita bawa ke markas, kita cuba tapis dulu mana-mana mereka yang sudah dapat bantuan daripada kerajaan seperti BPN, kita tolak tepi dulu, kita utamakan mereka yang tidak dapat bantuan daripada kerajaan, which is yang betul-betul kosong lah. Kemudian barulah kita beli barang, kita packing di markas, baru kita gerakkan ke kampung itu mengikut jumlah yang telah kita dapat. Bukan kita turun ke kampung itu terus bagi, tidak, tapi kita buat tapisan dahulu.